Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi saya untuk bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang saya kasihi semua, bagi kita meneruskan bacaan daripada ayat suci Al-Quran. Dan hari ini insya-Allah kita akan menyambung daripada bacaan surah Ibrahim ayat 43 hingga ke 52. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, ya, silakan ke halaman muka surat 261. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya kepada anda dengan jelas, insya-Allah. Baik, apa khabar semuanya? Diharapkan berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam pada semua teman-teman yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir pelajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pelajaran ini, saya ada dua hajat yang harap-harapnya dipenuhi oleh teman-teman semua. Yang pertamanya, bantu saya kita panjang-panjangkan ilmu ini dengan menekan button share. Ya, boleh, insya-Allah kita kongsikan agar kita dapat bantu juga mereka yang akan insya-Allah bersama dengan kita, mungkin tidak hari ini, mungkin esok, lusa, mana tahu
sedikit perkongsian daripada kita itu dapat memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan mereka dan akan memberikan kebaikan bukan saja untuk mereka di dunia, bahkan juga di akhirat. Baik, untuk pengetahuan semua, hari ini kita akan akhir dengan surah Ibrahim, insya-Allah. Esok hari kita akan masuk ke dalam surah baharu, ya. Jadi diharapkan sahabat-sahabat semua bersemangat untuk kita meneruskan pelajaran ini hinggalah kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama. Kalau masih ingat ya, ada yang mungkin daripada awal bersama dengan kita, kita mulakan dulu dengan awal juzuk 30. Kita telah habiskan semuanya, alhamdulillah. Kemudian kita mula balik daripada awal surah Al-Baqarah, masuk kepada juzuk kedua, ketiga, sehinggalah hari ini, alhamdulillah. Dan insya-Allah untuk esok hari kita akan bawa kepada surah baharu, yang akan sama-sama kita lihat bersama-sama, insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita akan habiskan dahulu surah Ibrahim, esok kita masuk surah Al-Hijr. Jadi diharapkan teman-teman semua dah bersedia untuk kita mulakan pelajaran hari ini. Terima kasih yang tolong share. Yang keduanya, saya nak ajak sahabat-sahabat kita dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Boleh Baik. Untuk memberkati majlis ilmu kita hari ini, saya nak mengajak semua sekali yang bersama dengan saya ini untuk sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, ya, bersama-sama, insya-Allah kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Okey, tarik nafas, lepaskan. Teknik untuk menarik nafas bagi membaca ayat-ayat yang panjang, minta ada yang tolong tulis yang poin-poin yang penting yang saya kongsikan sepanjang perkongsian ini. Kita menarik dengan hidung, mulut itu tertutup, baru kita mulakan bacaan. Jangan dah lepas baru mula bacaan. Kita tarik, bila nafas dah penuh baru kita mulakan bacaan. Perlahan-lahan kita lepaskan nafas kita bersama dengan bacaan yang kita baca. InsyaAllah kita akan dapat membaca ayat yang lebih panjang. Baik sahabat-sahabat, jom kita lihat pada bacaan isti'azah sebelum kita masuk kepada bacaan ayatnya. InsyaAllah bersama-sama, diharapkan sahabat-sahabat kita dapat ikut bersama-sama. Hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong dengan baris dhammah dibaca 2 harakat. A'udzu billahi, di ujung lidah tu keluar. Billah, lafaz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Himinasyaitan 2 harakat. Nirrajim, di akhir barulah dirapatkan mulut sekurang-kurangnya dengan kadar 2 harakat. Terdengarkan bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, jom kita lihat ayat pertama hari ini, ayat yang ke-43 daripada surah Ibrahim. Tapi sebelum itu boleh tak belanja saya thumbs up dan juga heart, insya-Allah. Baik, kita lihat di sini mim baris dhammah bertemu ha. Ha makhrajnya di pangkal kerongkong. Muhti'i, ta baris kasrah bunyi ti, bukan ti. Jangan baca muhti'i jadi huruf ta. Jadi sini muhti, ta ti tu, ti. Muhti'i, ain baris kasrah, ain di pertengahan kerongkong ini baris dhamm, baris kasrah 2 harakat. Muhti'ina muqa, dan di sini ada khakhalah, pantulan muqa. Jangan baca mu'ni'i, tak betul. Dia kena baca muqni'i. Muqa ada lantunan, khakhalah surah.
Tolong tulisnya ada 5 huruf qalqalah semuanya, ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Kenapa saya selalu minta sahabat-sahabat untuk tulis? Pertamanya, tidak lain dan tidak bukan, sudah tentulah untuk menguatkan lagi ingatan kita tentang pelajaran. Bila kita mendengar, kita melihat dan kita menulis, ini akan menjadikan satu kombinasi yang cukup baik untuk kita mengingati pelajaran-pelajaran. Kalau kita, berbanding dengan kita hanya mendengar dan melihat. Bila kita tulis lagi, kita akan remind diri kita, mengingatkan diri kita kembali tentang hukum-hukum tersebut. Ya. Muqa adalah lantunan. Muqni'i ru'usihim idhar syafawi. Mimati yang ada tanda mati asli, jangan dipanjangkan. Terus masuk. La yar, ro-nya dibaca tebal. Yar, jangan baca yar. Siapa baca la yar, itu tak betul. Ramai yang baca yar, saya tahu. Mungkin boleh diperbaiki selepas ini. Ya bari kasrah bertemu ra bunyi yar. Ra-nya dibaca tebal di sini. La yartaddu ilaihim idhar syafawi. Sekali lagi, mimati yang ada tanda mati asli di sini jangan dipanjangkan, jangan baca ilaihim. Tak betul, ilaihim tarfuhum. Tarfuhum. Kemudian wa afidatuhum. Sekali lagi izhar syafawi. Banyak izhar syafawi kita jumpa di sini. Yang pertama tadi di sini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 hukum izhar syafawi di sini. Wa afidatuhum hawa. Dan hamzah di akhir itu walaupun tanwin di depan, tapi kalau kita waqaf di sini jadi hawa. Ianya diberikan tanda mati mendatang. Baik, ada yang tanya, habis tu kenapa dituliskan dhamatain di sini? Baik, ianya bagi mereka yang nak baca wasal. Di sini kalau baca wasal jadi idgham bi gunnah. Wa afidatuhum hawa'u wa anzirin nas. Itu kalau nak sambung. Hawa'u itu dia baca masuk beserta dengung. Tapi kalau kita waqaf, hawa baru berhenti. Jom kita dengarkan dan kita baca bersama-sama. InsyaAllah tarik nafas ayat yang pertama untuk hari ini. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Kemudian barulah masuk pada ayat yang seterusnya. Okey, so far macam mana? Boleh ikut, belajar sesuatu, dan jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa bantu saya untuk menekan button share, ya. Khususnya bagi mereka yang baru bersama dengan kita. Selamat menonton, selamat belajar, ya, bersama-sama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. InsyaAllah jangan lupa bantu kami dan kawan-kawan yang lain untuk menekan button share. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya ini. Ayat yang kedua daripada ayat yang ke-44 daripada surah Ibrahim. Samarkan di sini. Asalnya hamzah bila baris atas bertemu nun bunyi an. Kalau kita baca wa an jadi izhar, salah. Di sini kena baca ikhfa, disamarkan dengan kadar panjang 2 harakat. Wa anzirin, rin dengungkan di sini 2 harakat. Wajibul gunnah hukumnya. Na zirin na saja, bukan nas. Jangan baca wa anzirin nas sayau, tak betul, sin ada barisnya yang tersendiri. Macam kita baca surah An-Nas kan, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca nas, kenapa? Kerana kita waqaf. Kalau kita sambung dia tak jadi nas, ya. Sama juga di sini. Wa anzirin nasa yauma ya. Mana ke ya, jangan lambat. Yauma ya'tihimul di pertengahan kerongkong. Azza di hujung lidah. Bu fayaqulul ladzi
Bu nak ke fa, jangan lambat. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, selalu sangat saya pesankan kepada teman-teman, biar mata kita bergerak dahulu dan mulut ikut di belakang. Jangan mata dengan mulut seiringan. Bila mata dengan mulut seiringan, kita akan jadi terlambat. Sebab apa? Ini di akhir baris. Perkataan ini di akhir baris dan perkataan ini di awal baris bawah. Jadi sudah tentulah dia mengambil sedikit masa untuk mata kita bergerak daripada sini ke sini. Jadi kalau mulut dengan mata seiringan, dia akan jadi azabu fa. Jadi bu fa. Jadi seakan-akan bu itu jadi dua harakat. Di sini bu-nya hanya satu harakat. Jadi bila kita baca ya'tihimul azab, ba baris dhammah dah nampak dah. Jangan perlu tengok lagi di situ, tengok dia nak masuk ke mana, nak masuk ke fayaqulul ladzi. Jadi kita baca ya'tihimul azabu fayaqulul ladzina zalamu. Dha ni di hujung lidah ni, bunyi tebal dia. Zalamu rabbana, 4 atau 5 harakat. Akhirna, kha di hujung kerongkong. Akhirna ila ajalin, ikhfa di sini. Ajalin, jangan baca ajalin jadi izhar. Kalau ajalin ikhfa juga tapi nipis, salah. Dia kena baca ikhfa dan tebal di sini kerana qaf merupakan huruf isti'la. Ajalin 2 harakat. Qari, ri jadi nipis. Jangan qari itu tebal, salah di sini ra-nya menjadi nipis. Qaribin nujib, bin di sini masuk beserta dengung, tandun bertemu nun, kadar panjang 2 harakat. Nujib, dan diberikan lantunan pada ba yang bertanda mati asli di sini khakhala surah. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul wa nattabi'ir, ain bari kasrah terus naik di atas ra yang bersabdu. Rusul, begitu saja, jangan panjangkan, jangan waqaf dengan rusul, itu tak betul. Mestilah waqaf dengan rusul, terus berhenti. Kemudian awalam takunu aqsamtum, ada lantunan khakhala surah. Sam izhar syafawi, tum idgham mislan saghir. Mim mati, kedua-duanya ini mim mati, tapi mim mati ini diberikan tanda mati menunjukkan di sini hukum izhar syafawi. Manakala mim mati ini kosong, tidak bertanda, menandakan di sini hukum idgham mislan saghir, dibacakan dengan dengung 2 harakat. Aqsamtum min, ikhfa 2 harakat dengan tebal. Qablu ma, ada khakhalah. Qablu ma lakum, sekali lagi idgham mislan saghir. Mim mati bertemu mim, kadar panjang 2 harakat. Ma lakum min, ikhfa di sini, bukan min tapi samarkan. Min zawal, baru berhenti. Baik sahabat-sahabat, belajar sesuatu diharapnya. Jom kita praktiskan bacaannya bersama-sama. Tarik nafas insya-Allah. Kita baca bersama-sama. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulul ladzina zalamu. Saya waqaf di situ dan saya ibtidak pada fayaqulul ladzina zalamu. Fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Dan saya waqaf di sini dan saya berikan lantunan jadi qaqalah kubra kalau waqaf. Kemudian saya ibtidak pada nujib. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul
Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Okey, jom sekali lagi kita bacakan ayatnya. Sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Okey, tenang, tarik nafas, lepaskan, senyum dulu, jangan tension-tension. Kita belajar santai-santai sajalah, insya-Allah. Yang penting fokus betul-betul, dengar betul-betul dan ikut betul-betul, insya-Allah. Baik, yang baru bersama dengan kita, sekali lagi selamat menonton dan selamat belajar. Selamat bertemu dengan saya. Mungkin anda yang pertama kali belajar bersama saya, Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Diharapkan teman-teman dapat membantu saya dan kawan-kawan yang lain untuk menekan button share, dan insya-Allah kita panjang-panjangkan ilmu ini ya. Semoga kita semua diberi kurniakan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, sekali lagi marilah kita niatkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran kita ini. Semoga Allah menerimanya sebagai ibadah hasanah kita, dan juga mohon pahalanya dikirimkan juga kepada pasangan kita, anak-anak kita, khususnya ibu bapa dan guru-guru kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, insya-Allah ya. Sama-sama insya-Allah. Kita teruskan ayat yang seterusnya ini. Wa sakantum bunyinya samar saja kan? Dia bukan kan. Kalau kan jadi izhar. Jadi kan, nak kata nun pun tidak, ta pun tidak, dengan kadar panjang 2 harakat. Kemudian masuk tum. Bila dah masuk tum, jangan panjang. Di sini izhar syafawi, terus masuk. Fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Matikan di situ, sempurna, jangan panjang. Wa tabayyana lakum ya bersabdu. Wa tabayyana lakum, sempurna di situ, terus masuk. Kaifa fa'alna bihim, kaifa fa'alna bihim, dan masuk saja him, jangan panjang, terus masuk. Wa darabna, wa darab, ada lantunan di sini. Dad makhrajnya di tepi lidah. Wa darabna lakumul amsal. Sempurna saja izhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati, senang ingat ya. Mim mati kalau jumpa ada tanda mati asli begini, begini dan juga begini, maka jangan dipanjangkan. Amsal, fa di hujung lidah itu keluar ya. Baik, sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Hari ini kita baca sampai ayat 52 saja, insya-Allah ya. Kita lihat satu persatu dahulu, kemudian nanti saya nak ajak semua sekali kita baca daripada awal ayat 43 hingga ke 52. Baik, jom kita dengarkan ayat ini. Wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal.
barulah berhenti. Okey, nak kita praktiskan sekali lagi? Sekali lagi, jom kita bacakan ayat ini. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. Kemudian baru masuk ayat seterusnya. Sebelum itu boleh tak sekali lagi belanja saya thumbs up dan juga heart, dan jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan komen seorang sekali. Seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak menanamkan perasaan kasih dan seronok kita kepada Al-Quran ini. Untuk suka kita belajar hari-hari, insya-Allah. Mungkin yang baru pertama kali bersama dengan kita, suka saya ingatkan sekali lagi, kita bawakan secara langsung kepada anda dari page Facebook Fatihah Learning Center setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi teman-teman ya, waktu-waktu yang saya beritahu tadi itu cuba untuk kita allocatekan untuk kita dapat belajar mengaji Al-Quran bersama-sama. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya ini. وَقَدْ مَكَرُوا. وَقَدْ ada lantunan khakhalah surah di situ. Mesti berikan lantunan. Kalau baca waqad makaru tak betul kan? Mestilah وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ. Mak ada bunyi hamas, bunyi anginnya. Bila kaf ada tanda mati asli, ada bunyi anginnya. Makrahum, dan bila masuk hum jangan panjang, izhar syafawi, terus masuk wa'i. Di sini ikhfa hakiki, samarkan dua harakat. Wa indallah, lafz jalalah di sini dibacakan dengan tebal dua harakat. Hi makruhum, izhar syafawi. Wa in ikhfa hakiki, samarkan dua harakat. Kana makruhum, idhar syafawi, sekali lagi sempurnakan saja hum, jangan panjang, terus masuk. Litazula minhul jibal. Sekali lagi kita dengarkan ayatnya. Tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum kana makruhum litazula minhul jibal. Barulah berhenti. Okey, kita lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-47 hari ini. Sikit lagi kita nak habis dah mengaji ini untuk hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat semuanya. Semangat ke tidak ni? Semangat ke tidak? Dan kalau boleh saya tahu yang ramai-ramai bersama dengan saya ini daripada mana. Mungkin boleh perkenalkan diri anda kepada saya dan kawan-kawan yang lain ya. Mana tahu kita ini orang kata apa, satu hari nanti dapat bertemu, dapat menziarahi satu sama lain. Dan jika anda datang ke Kuala Lumpur Wangsa Maju, kalau nak datang ke pusat pengajian kami, nak bertemu dengan saya ataupun dengan Farhan, insya-Allah boleh, tapi kena bagi tahu dululah ya, kena set appointment dulu, takut nanti datang saya tak ada ke ataupun office kita tak buka ke dan sebagainya. Maklumkan dulu kehadiran anda. Kalau nak datang, insya-Allah kami bersedia untuk bertemu dengan anda. Mungkin selama ini duk ikut mengaji daripada online saja, mungkin ada yang nak berjumpa, nak bertanya khabar, silakan ya. Insya-Allah kami bersedia untuk bertemu dengan anda yang pencinta Al-Quran semua. Baik, sahabat-sahabat dan rahmati Allah, jom kita lihat ayat yang seterusnya ini. Fala tah, fa satu la dua harakat, kemudian ta baris fathah bertemu ha pedas. Tah di pertengahan kerongkong ini. Tahsaban, di sini dengungkan dua harakat, wajibul ghunnah. Tahsabanallah, lafz jalalah dibaca tebal. Ha mukhlifa wa'dihi rusulah. Kalau waqaf, kalau sambung di sini jadi rusulahu. Innallah,
Itu kalau sambung di sini hu-nya di maksilah tawilah dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Baik teman-teman, kalau waqaf jadi rusulah dan kemudian ibtidak pada innallah, dua harakat di sini. Ramai orang silap dia baca innallah, innallah. Tak betul. Kerana dengungnya tidak cukup panjang. Dia mestilah innallah. Dalam jalalah dibaca dua harakat dengan tebal. Ha'azizun. Ikhfa. Tanwin bertemu zal. Kemudian nun mati bertemu ta juga ikhfa dua harakat. Jadi dua harakat, dua harakat. Ikhfa, ikhfa. Azizun zuntiqam. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat. Jangan baca zuntiqam. Ini bukan izhar, ini ikhfa. Kedua-duanya ikhfa hakiki. Sekali lagi kita dengarkan ayatnya. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Baru berhenti. Okey. Boleh? Masih bersemangat diharapkan. Kalau masih bersemangat, janganlah lupa belanja saya. Thumbs up dan juga heart. Tenang. Siapa nak minum air silakan. Nak betulkan kedudukan, nak renggang-renggangkan badan, silakan. Tenang-tenanglah supaya ilmu itu senang, mudah masuk dalam diri kita. Jangan tension-tension, insya-Allah. Sekali lagi saya merayu, memohon kepada teman-teman, marilah kita menjadi mata rantai menyambung usaha dakwah daripada Nabi SAW untuk mengajar manusia dalam kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengajian Al-Quran, insya-Allah. Dan ayat yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad juga dalam Gua Hira merupakan surah yang mengajak kita untuk membaca 5 ayat pertama daripada surah Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Jadi Allah lah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini. Marilah kita belajar membaca. Daripada membacalah kita mula minat untuk mengetahui makna-makna perkataan yang kita baca. Al-Quran ini, suka saya tegaskan sekali lagi, bukan hanya diturunkan untuk dibaca, tetapi untuk difahami dan diamalkan. Dijadikan sebagai panduan hidup kita bersama. Dijadikan sebagai penyuluh di kala kegelapan dan pembimbing di kala kita kesesatan. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kita di dunia ini. Moga-moga ia akan menjadi sahabat kita di alam kubur dan menjadi sahabat kita di padang mahsyar dan memberikan syafaat kepada kita. Baik sahabat-sahabat, jom kita lihat ayat yang seterusnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ghain di hujung kerongkong. Sekali lagi saya nak ingatkan di sini, hati-hati tentang baris. Tubaddalul. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Waqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Jangan waqaf dengan samawat. Itu tak sempurna. Mestilah sekurang-kurangnya 2 harakat dan ta maftuhah. Bila waqaf dia kekal dengan bunyi ta. Dia tidak seperti ta maftuh atau marbutah, ta simpul itu. Kerana ta simpul bila waqaf dia tukar menjadi bunyi ha. Tapi ta maftuhah, ta yang terbuka begini, dia bila waqaf dia kekal dengan bunyi ta. Wa barazu lillahil wahid. Hafadas. Wahidil qahhar. Dan rohnya jadi tebal. Har. Jangan baca har. Tak betul. Qahhar. Gitu. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat. Tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar.
lafzul ini dibacakan dengan nipis. Baik, sebelum kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini, suka saya mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin selama ini bacaan Al-Quran tidak lancar ataupun tergagap-gagap, nafas terputus-putus, ataupun tidak yakin tentang makhraj huruf yang mana satu antara beza huruf-huruf yang lain, ataupun tidak mengingati dengan jelas hukum-hukum tajwid. Jangan lepaskan peluang bagi mendapatkan buku asas dan buku tajwid daripada kami serta rakaman buku tersebut untuk anda belajar, dibimbing oleh saya sendiri, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir. Dan kita juga ada berita gembira sepanjang PKP ini. Apa berita gembiranya? Sekejap lagi saya ceritakan. Jom kita habiskan dahulu ayat yang akan kita baca hari ini. Hari ini kita akan sampai pada ayat yang ke-52, iaitu ayat yang terakhir daripada surah Ibrahim ini. Esok kita masuk surah baru. Baik sahabat-sahabat, kita lihat ayat yang seterusnya ini. Wa taral ra bari fathah terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamar ya, lamnya ada tanda mati asli. Jadi bunyikan lam tersebut. Wa taral mujrimi, muj ada lantunan khakhala sughra, ri ra-nya menjadi nipis. Rimina yauma idzim. Di sini tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung daripada yauma idzin jadi yauma idzim. Tapi jangan lupa dengungkan dua harakat. Yauma idzim muqarrani, dua harakat. Muqarranina fil fa bari kasrah bertemu lam fil, kemudian hamzah bari atas bertemu sad fil asfad, dan akhir kan diberikan lantunan khakhalah kubra di sini. Bukan as, jangan baca asfad jadi huruf sin, di sini huruf sad. Fil asfad. Jom kita dengarkan dan baca bersama-sama ayat ini. Wa taral mujrimina yawma idzim muqarranina fil asfad. Dan kemudian sarabiluhum, pastikan jangan tersilap panjang dan pendek. Sa satu, ra dua, bi dua, lu satu, dan kemudian hum itu bila masuk dengungkan dua harakat. Mim mati bertemu mim, idgham mislin saghir. Kemudian nun mati bertemu qaf, ikhfa hakiki dibacakan dengan samar dan tebal dua harakat. Sarabiluhum min qatira, ti bukan ti ya, huruf ta. Qatiranin idgham bi gunnah, masuk beserta dengung daripada qatiranin jadi niu. Wa taghsha wujuhahumun nar. Di sini dengungkan dahulu dua harakat wajibul gunnah, dan kemudian waqaf, ra-nya dibacakan dengan tebal. Nar, jangan baca nar, itu tak betul ya. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Sekejap lagi kita baca balik semua sekali. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. Siapa nak minum air silakan ya, izinkan saya juga. Bismillah. Baik, saya sekarang bersiaran secara langsung terus kepada anda daripada Fatihah Learning Center. Asalnya pusat pengajian kita ini menjalankan kelas Al-Quran di center kita ini, tetapi memandangkan PKP ini, semua kelas kita buat online. Tak apalah, kita gunalah teknologi yang ada hari ini untuk kebaikan. Kalau kita tak gunakan teknologi internet ini untuk kebaikan, ianya pasti akan digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk perkara-perkara yang menyesatkan ataupun perkara-perkara yang mungkar. Jadi sahabat-sahabat, kita manfaatkanlah yang baik. Yang satu perkara kita ambil contoh sebagai pisau lah. Pisau itu boleh kita gunakan untuk potong, masak makanan.
Dan pisau yang sama juga boleh digunakan untuk menyakitkan, mencederakan dan membunuh manusia yang lain. Jadi bergantung pada macam mana kita menggunakan. Begitulah juga internet ini. Internet ini kalau kita salah guna boleh membawakan kemudaratan. Tapi kalau kita gunakan perjalanan yang baik, insya-Allah akan membawa kebaikan, ya. Baik sahabat-sahabat, sekali lagi saya nak mohon sebelum kita nak teruskan ayat yang kedua terakhir untuk hari ini, untuk teman-teman sama-sama bantu saya dan kawan-kawan yang lain untuk menekan button share. Baik, kita lihat ayat ini. Ada lantunan liyajzi Allah, dibacakan dengan tebal lafaz jalalah. Liyajzi Allahu kulla nafsim ma kasabat. Sim di sini dengung dulu 2 harakat, baru masuk ma, dan masuk ma 2 harakat. Kulla nafsim ma kasabat, dan ta juga bila waqaf diberikan bunyi angin ataupun bunyi hamas di akhirnya. Kemudian terus pada innallaha sari'ul hisab, dan diberikan lantunan pada huruf ba. Huruf ba merupakan huruf khakhalah. Semuanya ada 5, ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Baik, kita dengarkan bersama-sama dan baca ayat yang ke-51. Liyajzi Allahu kulla nafsim ma kasabat, innallaha sari'ul hisab. Dan sampailah kita pada ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih semangat semuanya diharapkan. Jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, dan boleh tak saya dapatkan komen alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah yang mempertemukan kita. Syukur kepada Allah yang memberikan kita kesihatan. Syukur kepada Allah yang memberikan kita usia yang panjang sampai ke saat ini masih lagi hidup. Di saat ada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang mungkin telah meninggal dunia, yang sama umur dengan kita tapi telah meninggal dunia. Hari ini Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk menghirup udaranya di bumi miliknya. Marilah sama-sama kita kembali kepada Allah. Kita belajar balik mengaji Al-Quran. Dan kalau anda nak belajar balik daripada asas, makhraj huruf dan hukum tajwid, sebentar saja lagi di akhir pelajaran ini saya kongsikan bagaimana pihak kami dapat bantu anda dengan kami berikan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut. Kalau nak dapatkannya, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir insya-Allah. Kita lihat ayat yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini. Hadza, ha di pangkal kerongkong 2 harakat, za di hujung lidah juga 2 harakat. Hadza balaghul, idgham bila gunnah. Asalnya balaghun, tapi datang lam masuk tanpa dengung, jadi idgham bila gunnah. Balaghul linna, lin dengung dahulu 2 harakat, wajibul gunnah. Linnasi waliyu, ikhfa hakiki, samarkan 2 harakat. Waliyunzaru bihi waliya'lamu, 4 atau 5 harakat. Annama, an dengungkan dahulu 2 harakat. Jangan baca annama, annama tak betul. Dia kena baca annama. Dan bila masuk ma juga 2 harakat. Huwa ilahu wahidu, wahidu masuk beserta dengung 2 harakat. Waliyadzakkara ulul albab, dan diberikan lantunan di akhir khakhalah kubra. Baik, di sini merupakan huruf ziyadah saja, hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan baca ulul tapi baca ulul. Waliyadzakkara ulul albab. Baik teman-teman, tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Hadza balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu
وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Saya waqaf di situ dan saya ibtidak terus pada وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kita dengarkan sekali lagi. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Baik, alhamdulillah, sampai juga kita di akhir pelajarannya. Tapi bukan akhir lagi, ada sikit lagi. Apa dia? Saya nak ajak sekarang ni semua sahabat-sahabat, jom kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 43 hingga ke ayat 52 dari surah Ibrahim hinggalah ayat yang terakhir. Esok hari insya-Allah kita buka ayat dan surah baharu, surah Al-Hijr. Jadi sahabat-sahabat, jom perbetulkan kedudukan, tarik nafas. Siapa nak minum air silakan. Kita nak mulakan bacaan Al-Quran ini bersama-sama insya-Allah, dan kemudian di akhir bacaan saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda. Dan saya ada berita gembira. Nak tahu apa berita tersebut, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir, insya-Allah saya kongsikan. Baik, sebelum itu sekali lagi boleh tak bantu saya untuk menekan button share, insya-Allah, ya, khususnya yang belum lagi menekan button share, untuk tag pasangan mereka dan anak-anak mereka supaya kita dapat bantu mereka. Dan jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart, ya. InsyaAllah kita mulakan bacaan sekarang ini di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartad إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم sekali lagi maafkan
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Diharapkan teman-teman dapat belajar sesuatu daripada perkongsian yang kita sampaikan hari ini. Jadi kalau anda nak ikuti sambungan bacaan surah Al-Hajj daripada ayat yang pertama, sambungan daripada bacaan Al-Quran, insya-Allah jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan setiap hari secara langsung terus kepada anda. Setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Yang belum lagi like dan follow, kena like dan kena follow page Fatihah Learning Center, insya-Allah, untuk kita terus belajar mengaji, insya-Allah, sampailah kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama. Dan bila habis, insya-Allah kita akan buat pusingan yang seterusnya pula, insya-Allah, sampailah kita memejamkan mata. Kerana bagi saya inilah minat dan passion saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Diharapkan Allah memberikan terus saya kesihatan dan dipanjangkan usia saya untuk meneruskan usaha ini. Baik teman-teman, saya ada berita gembira untuk disampaikan. Selain daripada mengikuti live yang kita bawakan setiap hari ini, sahabat-sahabat juga boleh mendapatkan sebuah buku asas dan tajwid daripada kami. Dan tidak cukup dengan itu, kita berikan rakaman buku tersebut. Saya telah rakamkan, dibimbing oleh saya sendiri. Ada lebih daripada 200 video rakaman pelajaran daripada buku asas dan tajwid yang boleh anda dapatkan untuk memahir dan membantu meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran daripada mula makhraj huruf hinggalah hukum-hukum tajwid satu persatu dengan lebih tersusun dan sistematik. Jadi kalau anda belajar dalam bacaan ayat Al-Quran seperti mana yang kita baru saja habis tadi, mungkin banyak hukum-hukum tajwid yang terlibat. Nanti nak ingat satu persatu mungkin agak sedikit sukar. Tapi kalau anda dapatkan melalui buku asas dan tajwid ini, anda akan belajar satu persatu tajuk dan dibawakan contoh-contoh dan huraiannya dan dibimbing cara bacaannya oleh saya sendiri. Dan barulah kita masuk pada ayat tajuk yang lain pula satu persatu. Selain daripada itu, kami juga akan berikan kepada anda e-book nota ringkasan asas tajwid dan seterusnya rakaman bacaan Al-Quran. Dan yang istimewanya,
mereka yang bersama-sama dengan kita menjadi ahli cepat Quran, kita akan memberikan slot konsultasi eksklusif bersama dengan saya dan barisan guru-guru yang lain. Tapi kena buat appointment dululah ya. Boleh set appointment, kita boleh buat video call walau di mana saja anda berada. Mungkin di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana saja anda berada sekarang ini. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang untuk kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, insya-Allah. Jadi, sahabat-sahabat, dan berita gembiranya, jangan bimbang teman-teman yang belum lagi menjadi ahli. Mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana proses pendaftaran, ada tak yuran bulanan atau yuran tahunan. Suka saya maklumkan di sini, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan untuk menjadi ahli cepat Quran. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja untuk seumur hidup, dan bertambah berita baiknya ialah sempena dengan pengumuman oleh kerajaan larangan pergerakan ataupun kita panggil sebagai PKP ni, kawalan pergerakan ini. Jadi sahabat-sahabat mungkin ramai yang berada di rumah, jadi oleh itu kami turunkan yuran keahlian hanya kepada serendah RM250 untuk seumur hidup. Untuk seumur hidup, sahabat-sahabat hanya membayar RM250 dan dapatkan 2 buah buku, hampir lebih daripada 800 video rakaman pelajaran, e-book nota ringkasan asas tajwid dan konsultasi bersama dengan saya, insya-Allah. Sehinggalah keahlian itu akan tamat bila kita meninggalkan dunia ini. Jadi sahabat-sahabat boleh belajar. Kalau kita boleh hidup lagi 10 tahun, 20 tahun, selagi itulah sahabat-sahabat akan dapat belajar tanpa perlu membayar apa-apa juga yuran keahlian, ya. Tapi kalau ada yang nak berinfak, dialu-alukan. Tapi nak kata bayaran yang wajib itu sudah tidak dikenakan. Itu pun bayaran yang kita kenakan hanyalah untuk menampung sedikit saja, sebahagian kecil daripada kos cetakan buku, kos penghantaran, sedikit peralatan untuk kita buat rakaman dan juga kos-kos rakaman kita bawakan live ini kepada anda. Bukan kita minta anda menampung keseluruhan kosnya, tidak, tetapi hanya sebagian kecil saja. Sebab itulah kita menurunkan hanya kepada serendah RM250 untuk seumur hidup, lifetime membership, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Peluang ini ataupun promosi ini akan tamat apabila tamatnya tempoh PKP ini. Jadi oleh itu jangan lepaskan peluang, dapatkan segera keahlian cepat Quran, sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk pasangan anda, ataupun untuk anak-anak anda, ibu ayah anda, ataupun ahli keluarga anda. Jadi mungkin selama ini kita hadiahkan baju, kasut, beg tangan, telefon dan sebagainya kepada orang yang tersayang. Kali ini mungkin anda boleh hadiahkan sesuatu yang sangat bererti, bukan sahaja untuk mereka di dunia, tetapi juga bererti di akhirat nanti, iaitu satu kaedah cara yang mudah belajar mengaji Al-Quran dengan mendapatkan bimbingan daripada saya sendiri, insya-Allah. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang berhajat, kita tidak memaksa sesiapa untuk bersama-sama dengan kita dalam perjalanan, dalam pelayaran ini. Tapi kalau anda benar-benar nak kami bantu, anda ada masalah bacaan Al-Quran tidak lancar, tak dapat membezakan makhraj huruf dengan baik, tak menguasai ilmu tajwid dengan baik, inilah ketikanya, inilah peluangnya Allah mempertemukan kita mungkin bersebab. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah nanti admin kami akan reply komen anda itu. Kita akan beri satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat nanti tekan link itu, boleh berkomunikasi dengan pihak kami, insyaAllah, dan kami bantu anda mendaftar. Ataupun jika ada teman-teman yang nak terus WhatsApp pada kami, boleh print screen nombor ini, nombor yang tertera di bawah, 0111621797. Habis saja live ini, ambil telefon, terus WhatsApp kami, bagi tahu nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami bantu anda untuk buat pendaftaran dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan secepat mungkin buku yang saya beritahu tadi itu ke rumah anda. Dan berita gembiranya, ada satu lagi berita gembira. Walaupun kita sangat mengalu-alukan pembayaran ataupun pembayaran yuran keahlian dahulu sebelum kita proses penghantaran buku, tapi jika anda menghadapi masalah jauh daripada ATM ataupun tak tahu nak guna online banking, untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, kita juga menyediakan perkhidmatan COD, iaitu cash on delivery. Maksudnya bagi tahu nak daftar, kita post dulu buku ke rumah anda,
Bila terima buku, baru buat pembayaran kepada orang yang menghantar buku tersebut. Jadi kita boleh buat cash on delivery untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Bagi yang lain, harap maaf ya sahabat-sahabat, kena buat pembayaran yuran keahlian dahulu, barulah kita akan proses penghantaran buku dan kemudian kita akan bantu mendapatkan akses kepada keseluruhan rakaman. Sekiranya anda telah mendaftar, ini saya nak beritahu kepada mereka yang telah menjadi ahli. Kalau anda dah jadi ahli, ada sebarang masalah, ada sebarang persoalan, inilah nombor untuk dihubungi. Kalau ada masalah, jangan malu. Jangan malu. Jangan pula hentam kita daripada belakang sudah. Kata, saya komen tapi tak nak balas dan sebagainya. Kalau anda nak respon cepat, WhatsApp ke nombor yang tertera di bawah ini. 011162179797. Baik, jika mereka yang nak jadi ahli, tak tahu nak print screen, Ustaz, macam mana? Saya tak tahu, telefon ni baru, tak tahu nak print screen macam mana. Ataupun tak ada pen nak tulis. Jangan bimbang. Boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Boleh tulis nombor telefon anda di ruangan komen. Bagi tahu nak jadi ahli cepat Quran, biar kami yang hubungi anda, insya-Allah ya. Kami yang akan hubungi anda. Boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Ataupun sahabat-sahabat yang pernah buat pendaftaran atas talian, terus boleh pergi ke laman web www.cepatquran.com. Ini website yang tertera di bawah ini, www.cepatquran.com. Boleh terus buat pendaftaran di situ. Dan sekiranya ada sebarang masalah sepanjang anda buat pendaftaran tersebut, jangan malu, jangan segan, hubungi nombor 0111-621-7797. InsyaAllah. Kalau yang atas itu nombor telefon pejabat. Nombor telefon pejabat, kalau nak bercakap kena waktu pejabat lah ya. Kalau WhatsApp itu anytime, sahabat-sahabat boleh WhatsApp kami, insyaAllah. Kalau sempat kita jawab waktu itu, kita jawab waktu itu. Kalau tidak, kita akan pastikan kita akan menjawab secepat mungkin. Harap maaf lah, sebab yang menjaga nombor telefon itu seorang saja. Jadi kadang-kadang dia ada urusan lain dan sebagainya. Walaupun begitu, kita tak naklah jadikan itu sebagai alasan untuk kita lambat menjawab. Kita akan cuba secepat mungkin membantu anda melakukan pendaftaran. Sekali lagi, kalau anda benar-benar nak kami bantu untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, jangan bertangguh lagi, ambil kesempatan. Sepanjang promosi yang kita berikan ini, yuran hanya serendah RM250 untuk seumur hidup. Dapatkan keseluruhan keistimewaan yang saya bagi tahu tadi itu dengan komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun lepas ni terus WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah, ataupun terus buat pendaftaran di cepatquran.com ya. Jadi insya-Allah lepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak mendaftar menjadi ahli cepat Quran kena tonton video tersebut untuk mengetahui apakah keistimewaan yang ada dalam buku asal dan tajwid yang akan diberikan. Satu cara dan satu kaedah yang sangat mudah. Mengikut pengalaman saya mengajar Al-Quran, kaedah Al-Barki ini salah satu kaedah yang sangat cepat, tersusun dan sistematik. Sangat mudah. Sahabat-sahabat, kalau nak dapatkannya, kena join kita jadi ahli cepat Quran dahulu ya, insya-Allah. Dapatkan buku, rakaman pelajaran dan banyak lagi keistimewaan lain-lain. InsyaAllah ya teman-teman, kita bersambung, kita berjumpa esok hari pada sambungan bacaan daripada ayat pertama surah Al-Hijr. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, semoga Allah sentiasa melindungi dan berikan kesihatan dan dipanjangkan usia untuk kita terus bertemu. Yang belum lagi follow dan like page kita, kena follow, kena like ya, untuk mengikuti sambungan daripada bacaan Al-Quran yang akan kita teruskan setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Sungguhnya yang baik itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sempurna jua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cacat, yang kurang, yang tidak sempurna, yang salah, itu semuanya daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa,
kata roha, adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kiti Jiwi, Kutuju. Dari kata roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi Nan Man Sanyan, Kantan Janwan, Kantan Ranhan, Andan Lanban. Dan seterusnya, latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.